Assalamualaikum. Minggu ni minggu terakhir cikgu buat rakaman ni ya. Minggu depan kita dah bersemuka. Jadi cikgu akan kenal 35 orang 4E ni yang cikgu tak pernah kenal daripada kamu tahun 1 sebab cikgu tak dah masuk. Okey. Jadi minggu depan kita akan berjumpa pada hari Isnin. Jadi cikgu nak tengok semua nota, semua kerja yang tak pernah hantar tu terutamanya. Okey. Jadi minggu ni kita akan sambung lagi tajuk haiwan. Minggu lepas kita dah belajar organ pernafasan dia. Okey. Nanti kita akan bincang lagi. Bila naik nanti cikgu akan ulang balik supaya ramai lagi yang tak tahulah dia tak hantar tu dia tak buat ke. Okey. Kita akan bincang balik. Hari kita akan sambung buku teks muka surat 58, iaitu tajuk dia haiwan vertebrata dan haiwan invertebrata. Okey. Apa dia invertebrata dan invertebrata ni? Vertebrata dan invertebrata ni. Okey. Ini adalah haiwan yang bertulang belakang ataupun tidak mempunyai tulang belakang. Okey, macam mana kita boleh kena pasti haiwan yang mempunyai tulang belakang ataupun tidak? Biasanya haiwan yang tak ada tulang belakang ni adalah haiwan yang kecil. Okey, dia kecil. Lepas tu dia lembik je. Macam tu. Bila kata picit, lembik. Biasanya itulah benda lembik ni. Itu haiwan yang tiada tulang belakang. Haiwan yang mempunyai tulang belakang ni dia biasanya haiwan yang besar. Okey, besar. Lepas tu bila kita pegang dia tidak merubah bentuk. Kalau haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang ni bila kita pegang atau picit dia akan merubah bentuk. Contohnya cacing bila kita picit, lepeh badan dia. Macam tu. Berubah bentuk lah. Daripada bulat jadi lepeh. Kalau ular kita picit, tamoy kan? Sebab dia mempunyai tulang belakang. Okey. Tengok tulang belakang, tulang belakang. Okey, kita perhatikan muka surat 59. Ini dia haiwan vertebrata. Haiwan vertebrata ni adalah haiwan yang mempunyai tulang belakang. Okey. Apa fungsi haiwan yang ada tulang belakang ni? Untuk menyokong pergerakan dia. Macam kuda, burung, ikan, kura-kura katak. Itu haiwan vertebrata. Okey, macam pula haiwan invertebrata yang tak ada tulang belakang ni? Macam serangga, belalang, lebah, nyamuk. Ataupun haiwan yang kecil-kecil dalam air, sotong, cacing, udang. Itu tak ada tulang belakang. Okey, macam mana tahu? Kita picit, dia akan berubah bentuk fizikal dia. Itu haiwan invertebrata, tiada tulang belakang. Okey, nak tahu contoh-contoh lain? Nanti cikgu terangkan lagi Okey. Untuk haiwan vertebrata, dia ada ciri-ciri khas dia. Okey. Untuk haiwan vertebrata terbahagi kepada 5, dikelaskan kepada 5, iaitu mamalia, reptilia, amfibia, burung dan ikan. Dia ada 5 kelas dia. Okey. Setiap kelas dia ada pelbagai fungsi, pelbagai organ, macam mana dia membiak. Kita tengok muka surat yang bukan ni 60. Okey, yang pertama mamalia. Mamalia ni biasanya haiwan yang hidup di darat. Jadi bila haiwan yang hidup di darat, dia akan bernafas menggunakan organ pernafasan berparu dan biasanya dia akan melahirkan anak. Okey, kecuali ikan paus, dia hidup di laut. Tapi dia besar. Okey, kita panggil mamalia ni biasanya haiwan yang berdarah panas.
Okey. Lepas tu kalau dia litupan badan dia berbulu halus. Lepas tu dia hidup di darat. Ikan paus sahaja hidup di dalam air. Itu kita panggil mamalia. Mamalia dia mesti beranak. Kita panggil mamalia, dan dia bernafas menggunakan organ pernafasan berparu. Untuk amfibia, kenapa kita panggil amfibia? Amfibia ni biasanya untuk haiwan dua alam. Dia boleh hidup dalam air, dia boleh hidup di darat kerana dia mempunyai dua organ pernafasan. Okey. Dan dia biasanya membiak melalui bertelur. Dia tak beranak tau. Sebab amfibia ni dia tak besar tau. Kalau besar pun dia tak bertelur. Okey. Itu badan dia berkulit lembap. Ada yang lembap, ada yang lembut. Ini kulit lembap. Bila cikgu bagi video ni, bacalah buku. Tengok nota tu untuk tulis. Sebab tu cikgu suruh tulis nota. Bila kamu tulis, kamu baca, kamu hafal. Okey. Ini contoh amfibia. Yang seterusnya ikan. Kita tahu ikan tu dia bernafas menggunakan insang, dan ikan mesti bertelur dan dia mempunyai sisik dan hidup di dalam air. Okey, tengok info sains ni. Paus hidup di laut tetapi dikelaskan sebagai haiwan mamalia kerana dia melahirkan anak dan bernafas menggunakan berparu. Okey, seterusnya. Kita tengok dulu ya. Burung. Okey, burung pula dia organ pernafasan dia berparu sebab dia tinggal di darat. Tapi cara pembiakan dia bertelur. Kenapa burung bertelur? Kenapa burung tak beranak? Kamu tengok sarang dia dekat mana? Dekat atas-atas, tak ada sarang kat bawah dia. Bayangkan tiba-tiba dia beranak, put, tergolek, jatuh anak mati kat bawah. Tentu sebab tu dia kena bertelur. Okey, jadi burung litupan badan dia berbulu pelepah. Okey, last sekali adalah reptilia. Reptilia ni adalah haiwan-haiwan yang bersisik atau berkulit keras. Ada beza dengan mamalia. Biasanya reptilia ni dia berdarah sejuk. Reptilia ni biasanya dia perlu dan dia boleh hidup di kawasan yang berair. Sebab tu darah dia sejuk. Okey. Dan dia bernafas menggunakan berparu tetapi dia mesti bertelur. Okey. Dia bersisik dan berkulit keras. Itu kita panggil reptilia. Okay, kita tengok atas ni. Mengapa ikan lumba-lumba kerap naik ke atas? Kenapa? Ikan lumba-lumba ni dia sama spesies macam ikan paus. Ada masa-masa dia akan naik ke atas, tiba-tiba ada keluar air ke lubang. Itu sebab dia bernafas menggunakan berparu. Jadi dia akan menghembus nafas dia, lepas tu dia menarik nafas, dia masuk balik dalam air dalam jangka masa yang lama. Dia boleh menyelam dalam jangka masa yang lama. Bila dia nak bernafas, dia naik ke permukaan. Dan begitulah seterusnya. Ikan lumba-lumba sama seperti ikan paus. Okey, info sains. Kelawar ialah haiwan mamalia yang dapat terbang dan tidak dikelaskan sebagai burung. Kenapa? Sebab burung dia mesti litupan badan dia berbulu pelepah. Kelawar tidak. Jadi kelawar ni digolongkan dalam haiwan mamalia sebab dia beranak, dan dia mempunyai litupan badan dia berbulu. Jadi kena tahu kelawar bukan kelas burung. Burung mesti berbulu pelepah. Okey, platypus. Platypus adalah haiwan mamalia yang unik kerana bertelur tapi menyusukan anak. Pelik kan? Okey, dia ni pun mamalia tapi dia bertelur. Tu platypus, muncung dia panjang. Dia macam memerang tapi muncung dia panjang. Sebab dia boleh hidup di darat dan di dalam
air. Tapi tak adalah dia menyelam je jauh, dia macam berenang. Macam itulah. Muncung dia macam muncung itik. Okey. Tapi dia mamalia, kenapa? Sebab dia bernafas menggunakan paru-paru. Litu pembadan dia berbulu halus. Kena tahu tu dia bukan ikan. Sebab ikan dia mesti bersisik. Kena tahu kelas-kelas dia. Okey, untuk nota yang pertama, mula-mula kena buat haiwan terbagi kepada dua, iaitu invertebrata dan vertebrata. Apa dia haiwan invertebrata dan apa dia haiwan vertebrata? Ni tulis ya. Itu cikgu dah kata dah, merah jangan tulis, ditulis juga merah. Okey, yang bawah ni, contoh ni tak perlu tulis. Terus tulis haiwan apa? Cikgu nak 5. Yang ni, yang merah ni tak perlu tulis. Tulis terus 5 contoh haiwan invertebrata dan 5 contoh haiwan vertebrata. Okey, nota yang kedua. Okey, dah belajar tadi kan? Haiwan vertebrata terbagi kepada 5 kelas. Mamalia, reptilia, burung, ikan, amfibia. Okey, kamu nyatakan apa ciri-ciri mamalia itu? Apa ciri-ciri reptilia? Ciri-ciri burung, ciri-ciri ikan, ciri-ciri amfibia. Dah tulis ciri-ciri, nyatakan contoh haiwan. Sekurang-kurangnya 3 contoh haiwan bagi setiap kelas. Okey. Sebenarnya nota ni, kalau kamu membaca, menengok buku, dapat lah. Okay, nota ni ada dalam buku aktiviti. Buku aktiviti kamu tu, tengoklah situ. Okay. Untuk bila dah siap buat latihan, buat nota, buat latihan muka surat 28 sahaja. Okey, satu muka surat saja. Lepas tu dah siap, nanti bawa buku ni hari Isnin. Sebab kita akan jumpa hari Isnin. Okey, itu saja dari cikgu. Sekian, terima kasih.